mewah dibangkitkan. Pada masa tersebut, pada tahun 2021, bukan main. Dalam Dewan ni hentam kiri kanan atas bawah, bumbung nak jatuh. Apabila kerajaan negeri Kelantan beli kereta Mercedes, macam masalah air kat Kelantan ni adalah kerana beli kereta Mercedes. Tetapi Puan Yang di-Pertua, orang yang mengkritik apabila tak sampai 2 tahun daripada kereta Velfire yang baru, tukar beli kereta EV mewah, diam, bisu. Kos hari hidup masih meningkat, inflasi masih meningkat. Kerana kita lihat pada hari ini, kawalan harga barang, akhirnya barang tu tiada di pasaran. Saya beri contoh sebentar tadi. Bagaimana kamu nak berikan subsidi bersasar atau kawalan harga bersasar ini apabila rata-rata ramai rakyat Malaysia makan telur, makan ayam, diesel. Saya berikan beberapa contoh sebentar tadi. Ini bukan hujah baru yang MUA bangkitkan. Saya bangkitkan hujah menteri-menteri dulu apabila mereka duduk di kerusi pembangkang lawan kerajaan Barisan Nasional masa itu. Sebab itu dalam bab ini, jangan hipokrit. Our honor is our words. Dan dalam bab ini, jikalau berjaya dilakukan, saya tiada masalah. Tetapi seperti saya kongsikan sebentar tadi, jelas melalui apa yang telah diteliti dalam belanjawan, RM7,200 peningkatan setiap tahun, mana nak dibandingkan dengan RM600 sumbangan tunai semata-mata, itu tidak mencukupi. Yang kedua, cukai dinaikkan. Tadi saya bincangkan soal subsidi diturunkan, cukai dinaikkan. Kita lihat SST dinaikkan khususnya dalam sektor perkhidmatan, bagi yang sedia ada 6 ke 8%, bagi sektor baru seperti logistik daripada 0 ke 8%. Lagi sekali, saya dengar hujah-hujah mereka kata, kenaikan cukai ini hanya mengenakan golongan maha kaya. Mana ada? Jangan tipu kepada rakyat. Siapa yang gunakan pos laju? Rata-rata orang biasa. Siapa gunakan GNT, The Lorry? Rakyat biasa, bukan orang kaya. Siapa yang membeli tiket penerbangan Malaysia Airlines dan AirAsia? Siapa yang beli insurans? Siapa yang menggunakan khidmat bas dan van sekolah? Siapa yang sewa kereta? Contohnya syarikat Kasem. Syarikat mana? Kecil-kecilan, SME ataupun syarikat kecil, yang menggunakan Facebook ads, TikTok ads. Ini semua akan naik daripada 6 ke 8%. Maksudnya Puan Yang di-Pertua, apabila kerajaan katakan, hanya maha kaya akan dikenakan kenaikan ini, it's not being sincere and genuine. Kini rakyat di luar sana tahu bahawa mereka akan kena. Bukan itu saja. Saya faham kerajaan katakan tak apa, kita akan berikan pengecualian bagi sektor F&B. Saya merupakan pengusaha F&B. Let me give you an example. Contoh, di mana mereka akan kena tekan juga. Ingat, ini bagi perkhidmatan secara total. Kalau kamu nak tubuhkan sebuah restoran, kadang-kadang kamu perlu menandatangani perjanjian, kamu perlu dapat khidmat guaman lawyer. Itu naik 25% cukai perkhidmatan. You want to get your books in order. Accountant, naik 25%. Kamu perlu dapatkan khidmat jurutera dan arkitek to design your restaurant, naik 25%. Dan lebih penting dalam sektor F&B ini, logistics is part and parcel. At times, every single day, ini adalah aktiviti harian. Dan itu akan naik 8%. Jelas Puan Yang di-Pertua. Dengan itu, siapa yang akan beban? Yang akan dapat beban ini? Akhirnya pembeli, pengguna, kita semua yang akan terbeban kerana pemilik itu akan menurunkan harga, akan menurunkan kos itu kepada pembeli. Siapa pembeli? Majoritinya golongan kelas pertengahan, M40 lagi sekali. Sebab itu, dalam bab ini, messaging kita perlu jujur. Saya lihat bila saya bangkitkan isu-isu ini kata, Sadiq ingin mempertahankan golongan maha kaya. Siapa yang beli makanan? Siapa yang menggunakan khidmat guaman, accountant, jurutera? Siapa yang akhirnya perlu beli semua perkara ini? Golongan pertengahan, Puan Yang di-Pertua. Dengan itu, cadangan tambahan saya dalam bab ini, khususnya bagi sektor baru yang dikenakan 8% ini, yang sebelum ini tidak dimasukkan, buat secara berfasa. Jangan terus kenakan kenaikan 8% ini. Dan yang terakhir, Puan Yang di-Pertua, tadi saya dah ulas isu subsidi diturunkan, cukai dinaikkan, subjek matter ketiga, pembaziran diteruskan. Puan Yang di-Pertua, saya rasa rata-rata rakyat faham, termasuk diri saya, bahawa mana-mana kerajaan ada keperluan untuk naikkan cukai, kurangkan subsidi, jikalau end goal dia adalah supaya pelaburan masa depan negara dapat dilakukan dengan baik. Tetapi rakyat rasa dikhianati apabila cukai naik, subsidi turun, tetapi
terang-terang mereka lihat masih duit rakyat, duit cukai mereka dibazirkan sambil mereka ditekan kiri, kanan, atas, bawah dengan kenaikan kos sara hidup. Saya beri contoh yang mudah. Kita dah dengar dalam Dewan ini, tak apa, kita apungkan harga minyak, apungkan harga diesel, minta maaf, bukan minyak, diesel, ayam dan yang lain, kita boleh menyelamatkan 2 ke 3 bilion ringgit. Tetapi baru-baru ini, kita dengar bahawa kerajaan perlu bail out berjumlah 2 bilion ringgit Bostard Plantation yang merupakan milik LTAT. Was anyone held accountable? Saya tanya. Tak ada. Ada yang kena pecat. Ada yang diheret ke muka pengadilan. Tiada. Realitinya, kerana masalah, akhirnya apabila ada masalah daripada sudut pelaksanaan ataupun the running of a company, kalau ada masalah, siapa perlu bayar? Duit cukai rakyat biasa di luar sana. Bukan itu saja. Lihat isu LCS. Saya baca laporan PAC yang diletakkan di atas meja baru-baru ini. Daripada 6 bilion, 9 bilion dan kini naik ke 11 bilion ringgit. Daripada 6 kapal turun ke 5 kapal. Lewat dah nak 10 tahun. Hanya akan siap pada tahun 2029. Dan dalam tempoh masa 3 tahun, basic design masih belum 100% completed dengan izin dan sudah tertangguh berkali-kali. Lagi sekali saya tanyakan, who's held accountable? Ada orang yang dipenjarakan, dulu dimainkan sebagai kempen utama sebelum pilihan raya, tetapi bila sudah menang, seperti ini dia tidak wujud lagi. Dia tidak wujud. So mana rakyat tak marah? Tadi saya dah kongsikan, diesel naik, harga gula, beras, semua yang lain. Mereka rasa seperti tertekan. Tapi sambil tertekan, duit kena ambil daripada poket kanan, bukan masuk poket kiri mereka. Masuk untuk bail out, selamatkan golongan-golongan ini. Itu golongan mahakaya yang perlu kita lawan. Bukan rakyat biasa dan golongan pertengahan. Puan yang dipertua. Akhir sekali, saya ada 3 minit lagi. Adalah beberapa isu lain. Saya nak tekankan beberapa isu hipokrasi di dalam Dewan ini. Saya ingat apabila saya duduk di kerusi pembangkang Puan yang dipertua. Apabila isu pembelian kereta mewah dibangkitkan. Pada masa tersebut, pada tahun 2021, bukan main. Dalam Dewan ni hentam kiri kanan atas bawah. Bumbung nak jatuh. Apabila kerajaan negeri Kelantan beli kereta Mercedes. Macam masalah air kat Kelantan ni adalah kerana beli kereta Mercedes. Tetapi Puan yang dipertua, orang yang mengkritik, apabila tak sampai 2 tahun daripada kereta Velfire yang baru, tukar beli kereta EV mewah, diam, bisu. Complete silence. Itu menunjukkan hipokrasi. Lagi sekali rakyat tengok, mereka tertekan, si penguasa dapat kereta-kereta mewah yang baru, no accountability. Jasa yang kini dilabelkan sebagai JCOM. Dulu saya ingat dalam Dewan ini, kita tolak belanjawan, tak nak undi belanjawan kerana masih ada pembaziran. Beri duit puluhan juta kepada cyber troopers. Kini bila tukar kerajaan, kekalkan tambah emolumen 30%, diam, bisu lagi sekali. Sebab itu Puan yang dipertua, saya nak rumuskan. Saya rasa rakyat rata-rata faham keperluan untuk kita menjaga kantor negara. Kalau mendengar ucapan Yang Berhormat Titi Wangsa, saya ikut dan saya faham. Cuma masalahnya Puan yang dipertua, apabila cukai naik, subsidi turun, rakyat marhin paling teruk terkesan. Tetapi setiap hari apabila mereka buka televisyen, mereka lihat masih ada golongan yang boleh mewah, bail out gunakan duit mereka, isu tata kelola yang masih berterusan, reforms yang tertangguh bertahun-tahun. Dengan itulah naiklah marah mereka dan di situlah rumusan mereka adalah daripada kerajaan madani jadi kerajaan mahal dah ni. Ingat Puan yang dipertua, saya nak maklumkan kepada rakan-rakan dalam kerajaan. Politik ini, lepas ni saya akan beri masa ni. Politik ini ada naik dan turun. Saya rasa dalam tempoh masa singkat saya dalam politik, ada menang, ada jadi menteri, keluar jadi menteri, jadi pembangkang jadi kerajaan, kini jadi third force. Semualah dalam tempoh masa singkat. Tapi satu perkara yang saya ingat, apabila saya duduk dalam kerajaan, saya perlu layan pembangkang seperti mereka akan ambil alih kerajaan pada bila-bila masa.